ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق به لساني واشرح به واستعمل به بحول قوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, walhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dapat kita bertemu lagi untuk sambung pengajian kita kitab Munatul Musallih, yang mana kita berhenti tu agak lama, sebulan, lebih kot sebulan, lebih sikit. Puas juga mencari tadi. Akhir sekali berjumpa pada muka surat, kalau yang Jawi itu muka surat 21, muka surat 21. Kalau yang Rumi itu muka surat tak jumpa cari lah, 70. Kalau yang warna biru tu muka surat 71. Permasalahan mentakhirkan sembahyang Jumaat. Ponteng lah tu. Belum. Harus suruh jawab, kantoi terus. Permasalahan mentakhirkan sembahyang Jumaat. 70? 80? 70? Oh, sama lah 70. Alhamdulillah kita dapat sambung. Pada mujurlah kita berhenti sebelum ni, yang agak lama ni mujurlah kita berhenti dekat stesen dia. Jadi berhenti lama pun tak kisah. Kalau kita berhenti macam hari tu ada sekali tu, kita berhenti agak lama tapi bukan kat stesen dia, kita terpaksa ulang balik. Kalau ingat dulu lah kan. Kali ni berhenti memang dekat stesen dia, jadi tak perlu ulang balik lah, memang stesen dia. Baik, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, permasalahan masalah mentakhirkan sembahyang Jumaat. Masalah yang mentakhirkan sembahyang Jumaat kita akan bincangkan hari ini berkaitan dengan solat Jumaat. Yang lepas pun berkaitan dengan solat Jumaat juga, iaitu hari Jumaat, berkaitan dengan hari Jumaat. Sebelum ni berkaitan dengan hari Jumaat, pada malam ni berkaitan dengan melambatkan solat Jumaat. Itu dia. Mentakhirkan tu melambatkan solat Jumaat. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, dan setengah daripada bid'ah, dan setengah daripada bid'ah tu mutaakhir tu sekarang ni lah, Jumaat, kerana menanti ahli pekan tu bandar, satu kawasan tu lah, dan segala orang yang mempunyai pekerjaan mereka yang wajib atas mereka itu Jumaat. Dia agak belit sikit ayat dia simple aja ni. Dan setengah daripada bid'ah mutaakhir, setengah daripada yang zaman Nabi tak berlaku. Bid'ah terbagi pada 5. Ini bukan yang kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, bukan. Ini bid'ah ni terbahagi kepada 5, iaitu bid'ah wajib, 5 lah hukum tu. Bid'ah sunat, bid'ah harus, bid'ah makruh, bid'ah haram. Bid'ah terbagi pada 5. Sebab bid'ah ni
satu perbuatan yang zaman Nabi tak ada. Maknanya ada lah juga bid'ah wajib. Ada. Bid'ah wajib ada. Quran kita tu bid'ah wajib lah. Quran mushaf tu. Zaman Nabi mana ada mushaf? Nabi tak benar kan? Bukan tak benar, tak dibuat pengumpulan Quran tu. Maka selepas pada itu kewafatan Nabi, lepas kewafatan Nabi baru ada Quran. Maka bid'ah lah tu. Tapi bid'ah dari segi bahasa. Tapi bid'ah tu wajib. Kalau tidak, kita memang tak baca Quran lah, kita jawabnya. Sebab kita bukannya hafal Quran. Jadi dimaksud setengah daripada bid'ah mutaakhir, dengan maksud bid'ah yang kita nak kata apa ni, tak haram. Mungkin kita kata bid'ah yang makruh. Ini maksud bid'ah ni makruh. Dan tak haram lah. Iaitu atau bid'ah yang harus, boleh juga. Okay? Apa dia? Mutaakhir, melambatkan Jumaat. Bila sebut Jumaat, sembahyang Jumaat. Kenapa lambat? Ada hal apa je lambat ni? Kadang-kadang ada orang lambat sebab mungkin ada perkara-perkara yang penting nak buat. Yang ini lambat, melambatkan Jumaat, solat Jumaat tu lambat kerana menanti ahli pekan, menanti ahli qaryah kat situ, dan segala orang, menanti orang datang untuk sembahyang Jumaat, yang mana orang tu lambat kerana mempunyai pekerjaan mereka. Dia ada pekerjaan dia, jadi dia buat kerja dulu baru datang sembahyang Jumaat. Sedangkan sembahyang Jumaat itu wajib atas mereka itu. Itu sedikit statement dia. Kita tahu solat Jumaat ni wajib. Mari kita tengok ayat solat Jumaat. Kewajipan, kefarduan solat Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu. Lama lah ni, lupa lah. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Wahai orang beriman, apabila diseru pada kamu untuk solat Jumaat. Pada hari Jumaat tu, fas'au. Kita nak tengok kat situ. Fas'au ila zikrillah. Maka pergilah mengingati Allah. Cerita pasal sembahyang Jumaat, maknanya pergi sembahyang. Sebab mengingati Allah ni zikir, baca Quran dan sebagainya. Cuma dalam kita bincang berkaitan dengan hari Jumaat dan sembahyang Jumaat, maka fas'au ila zikrillah wa dharul bai', iaitu bersegeralah, fas'au, bersegeralah ila zikrillah, pergilah sembahyang Jumaat. Segera dan tinggalkan jual beli, tinggalkan kerja. Tu cerita dia. Jadi Quran jelas sebut zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, daripada jual beli tadi. Jadi fas'au ila zikrillah, bersegera. Dia ada perkataan bersegera. Maka ulama kaji dan sebagainya, taklah wajib bersegera, tapi ada tuntutan bersegera. Tiba-tiba dia tak segera, dia buat lambat-lambat. Dia buat lambat-lambat sehingga, ni kena faham ayat ni, sehingga ahli kalau sekarang ni AJK, imam pegawai dan semua ahli jemaah terpaksa tunggu orang datang kerana tak cukup 40. Itu maksud dia. Kerana tak cukup 40, tunggu. Saya pernah dulu, saya tengok kat Raub ke kat mana, masa daripada Gombak KL tu nak pergi ke Kelantan, Merapuh, area situ lah. Lama dah, dalam 30 tahun yang lepas. Kita musafir saja nak sembahyang Jumaat. Tengok macam bukan masjid, dia macam surau pun ada. Tak tahulah surau, tak ingat surau ke masjid. Bila tu duduk tunggu tu, tak sembahyang lagi. Kita nak gerak balik dah, nak singgah sembahyang Jumaat aja. Dia cari, tak kira. Ni tak kira, dia kira seorang. Sebab tak kira, dia tengok kita siapa ni. Mana boleh kira 40, dia masa tautin aja. Kita musafir, kira. Akhir sekali tunggu. Lama juga. Rasanya pukul 2 kot baru sembahyang, baru datang ke motor. Sorry, balik makan. Makan nasi. Kau ngajar betul. 30 tahun yang dulu, saya tak ingat kawasan mana. Jadi elok juga tak ingat, nanti orang situ marah pula. Raub dia daripada masuk Gombak tu kan, masuk Bentong, lepas tu Raub, lepas tu apa? Merapuh apa, nak pergi ke Kelantan. Saya tak ingat area situ lah. Kita cari agak-agak singgah. Ya Allah. Itu 30 tahun lepas. Sekarang tak tahulah macam mana. Jadi ayat ini adalah ayat gesaan untuk bersegera, tinggalkan jual beli. Bila sebut jual beli, bekerja. Tinggalkan bekerja. Tapi yang bid'ah yang berlaku, yang tak ada berlaku zaman Nabi, dia berlaku setelah kewafatan Nabi. Yang terawal yang hilang, bid'ah yang terawal berlaku, perkara yang terawal hilang dalam masyarakat selepas kewafatan Nabi SAW adalah melambatkan solat Jumaat.
Lagi teruk langsung sekarang ni 1400 tahun 1000 tahun lepas akan datang, 1000 tahun sekarang ni 1400 lagi teruk sampai ada orang tak sembahyang Jumaat. Malah kalau di Selangor ataupun di Pahang juga, sekejap, bukan di Pahang, di Kedah, saya sempat pergi beberapa tempat sementara banyak cuti ni kan, baru ni banyak cuti, banyak pergi jalan 3-4 negeri. Apabila dah orang bagi cuti lah, pergi tengok, bila bercakap dengan 2-3 orang ahli masjid ataupun pegawai masjid, ada yang pening. Sebab pening macam mana? Ketika sebelum PKP penuh masjid, kemudian tak boleh sembahyang Jumaat. Bila boleh balik, masjid penuh juga, tapi buat jarak. Soalannya mana yang kat tengah-tengah tu pergi? Tu je. Ingatkan mungkin dia tak datang lagi kot, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Rupanya macam tu je. Dah tak ada dah, cukup dah. Takkan sebulan, 2 bulan tak datang-datang lagi. Yang duduk kat celah-celah tu mana? Tu je. Kerana kita buat jarak, mana ada celah. Bila dah boleh sembahyang Jumaat balik, ada jarak, sebelum PKP rapat penuh, sampai dia adalah kata sampai situ, sampai sini, sampai keluar, dia adalah dia punya tu. Jadi bila dah tak boleh sembahyang Jumaat, semua tak datang. Bila boleh balik, penuh sama. Dari segi sama, soft sama, semua sama. Cuma tengah tu kosong. Mana dia orang pergi? Itu kan pelik kata. Pelik, dia pun pelik. Saya pun pelik. Dekat Pahang ni pun ada jumpa satu tempat. Dia pelik, dia kata, mana dia orang ni pergi ya? Dia orang yang nak celah-celah ni mana pergi? Dah lama kita tunggu, tak datang-datang. Lagi teruk sekarang. Zaman dulu dah ada dah dulu, tapi permulaan dulu datang lambat. Kita teruk langsung tak datang. Sebab dah biasa sangat. Sebelum ni, saya pernah cerita kan sebelum ni tok nenek kita sebelum ni dia buat satu keadaan yang macam mana tau, tak sembahyang Jumaat tu habislah, berdosa lah, macam jahat lah begitu. Satu keadaan ni yang dia buat. Sebenarnya tak sembahyang Zuhur pun jahat, tak sembahyang Maghrib pun jahat, tapi bab sembahyang Jumaat dia lain, dia jahat tu lebih sikit. Sedangkan sama je. Sebabkan ramai orang walaupun tak sembahyang fardu sembahyang Jumaat. Tok nenek kita dia punya bijak dia. Kita tak perasan, dia buat macam puasa kan. Tak boleh. Kena puasa. Sebab tu ramai puasa tak sembahyang. Ramai. Sebab dia buat satu seolah-olah macam berdosa. Memanglah berdosa, tapi yang lain-lain elok je dia tinggal. Dia buat je dosa. Yang itu dia dikekalkan. Sama macam wirid lepas sembahyang. Dulu masa ingat tahun 80-an 90-an, macam berdosa je kalau bangun. Macam berdosa. Bukan sekata berdosa, tak boleh bangun. Kalau bangun macam salah, macam aduh rasa bersalah, rasa nak bertaubat aja. Kalau bangun lepas sembahyang, tak wirid, tak doa. Sampai sekarang pun masih lagi ada lah, terasa berdosa. Bukan berdosa, terasa. Rasa tu tok nenek kita buat tu. Macam mana dia buat keadaan itu? Keadaan itu dia buat. Sedangkan tak dosa pun. Sebab tu kita kekal sampai sekarang. Itu pun dah mula lah. Dah mula orang ringan-ringankan. Samalah juga dalam masalah sembahyang Jumaat ni. Dia buat satu, kalau tak sembahyang Jumaat dosa. Macam tu. Itu yang pelik. Pelik kita ni. Jumaat sembahyang, yang lain tak sembahyang, tapi sama-sama dosa. Kita nampak di situ. Munafik lah, apalah macam-macam kan. Sedangkan tak sembahyang lain pun munafik juga. Buat sembahyang fardu yang lain. Jadi dulu tak berlaku. Kemudian kewafatan Nabi, lepas tu berlaku. Punca lambat berlaku apa ni? Berlaku lambat datang solat Jumaat. Punca lambat datang solat Jumaat kerana bekerja. Kesan daripada pakat-pakat nantilah dulu, jap lagi lah. Akhir sekali akan terjadi tak cukup 40 orang. Sekarang mungkin tak jadi lagi kot, dia kebanyakan tempat. Itu pun tak jadi sebab kita tak pernah detailkan, mengaji sungguh-sungguh dari segi syarat 40 tu. Kita kata 40 orang minimum di mazhab Syafi'i. 40 orang tu mustahil, mukim tak boleh kira. Sudah pula, macam mana pula tu? Habis tu dia duduk apa sini, beli rumah kat sini. Kampung kat mana? Kampung dekat Kemaman. Nanti sekarang kerja. Nanti bila dah habis kerja lah, mesti dah pencet nombor 60 ke apa ke, nak balik ke Maman. Dia tak ada kira 40 orang macam tu. Sebab dia mukim, dia bukan mustahil. Bila kita detail, barulah takut, barulah kira. Ramai orang, beribu orang. Tapi sebab semua mukim, mana mustahil? Tengok mustahil tu cukup 40, lega. Walaupun orang beribu,
Debaran tu masih terasa. Sebab orang faham. Kalau orang tak faham, janji 40 jalan. Bukan. Tak, 40 tu mastautin. Ada syarat lagi. Ahli solah lah, bacaan betul lah. Fatihah tak boleh main bantai je. Tunggal langgang tak boleh. Ada akan dibincangkan nanti. Sebab tu kata, takkan berlaku kot jemaah menunggu-nunggu 40 orang untuk sembahyang. Bukan 40 orang kiraan tu, 40 orang untuk mengesahkan Jumaat itu, iaitu mastautin. Orang ada 1000, tapi tunggu juga. Tunggu apa? Tunggu mastautin. Habis yang 900, katalah tak cukup 10 orang, 990 orang tu, dalam 990 orang tu ada semua mukim. 10 orang, kan kata-kata ada 1000 orang tadi, 10 orang je yang mastautin, yang lain semua mukim. Selain semua mukim 990, 10 orang je mukim. Nak kena tunggu 30 orang lagi datang tau. Tak ada berlaku. Saya buat cerita bagi gempak je. Cuma kita faham tak, kok dia ni mukim mastautin, mukim mastautin. Tahu tak ada kira gitu tak sebenarnya ni? Tak ada, hati-hati. Tapi majoriti ataupun kebiasaannya, kalau datang tu 500 orang, apa adatnya ada lebih kat belah mastautin. Adat aja, cuba kira betul-betul. Adat aja memang ada lah. Mungkin kalau 500 orang, 100 orang rasanya mastautin. Itu pun rasa gitu je lah. Cuba kira betul-betul. Kira betul-betul. Tadi risau sebab tak logik pula ayat ni kata bid'ah, antara bid'ah akhir zaman, bukan bid'ah akhir zaman, bid'ah setelah kewafatan Nabi dah jadi bid'ah dah, iaitu kena tunggu 40. Kita kata aduh ke 40 mastautin. Bukan 40 orang datang. Orang datang 4000 sekalipun tak sah Jumaat kalau 40 mastautin tak ada. Nak kira mastautin tu. Jadi kena faham lah mukim apa, mastautin apa, musafir apa, yang kita akan bahas akan datang. Jadi malah ianya tidak berlaku zaman Nabi masa tu, kerana kalau kita tengok hadis yang kita baca berapa, 1/1 ke 2/1 hari tu berlepas, tentang fadilat Jumaat yang dibagi 5 tu, yang unta, lembu, kambing jantan, ayam jantan, kambing bertanduk, ayam jantan, kambing bertanduk, kambing jantan lah, ayam jantan, telur. Yang keenam tak ada telur kan? Yang itu kita bincang itu kan, 5 ganjaran. Ini memang ganjaran tu. Jadi maknanya yang dimaksudkan dengan datang awal, yang dapat semua tadi tu, tu datang awal lah tu kiranya. Maksud datang awal tu dapat, sama ada mungkin dapat telur, mungkin dapat unta, tapi dapat yang 5 ganjaran. Yang tak dapat 5 tu dikira lewat lah. Lewat tu bukan maksud tak sah Jumaat, bukan. Ini kita dapat faham, zaman dulu mereka datang solat Jumaat waktu solat subuh, ramai, itu je. Ramai, taklah majoriti, tapi ramai orang dahulu, lebih-lebih lagi zaman Nabi atau kemudian tu, malah zaman tok nenek kita 300-400 tahun lepas pun masih lagi ada. Dia datang solat Jumaat pada waktu subuh. Maknanya datang subuh tu solat Jumaat, kemudian duduk iktikaf terus baca Quran sampai Jumaat. Itu maksud datang solat Jumaat waktu subuh. Itu maksud dia. Kita pernah buat tak? Kita kena buat sekali. Kita kena buat sekali. Cuba buat sekali untuk dapat unta, seperti pakaan nama qarraba apa, badanah. Seumpama dapat seekor unta, pahala dia. Kena buat sekurang-kurang sekali. Cuba rasa. Sebab kat Mekah boleh buat. Kan? Kat Mekah boleh buat. Lebih pada tu lagi kan. Awal-awal lagi dah duduk sebab nak, kan kau tak boleh masuk kan. Tapi kenapa kat Malaysia tak boleh buat? Azan 2 kali yang berlaku zaman Sayyidina Osman, ketika itu umat Islam semakin ramai. Bagi mengelakkan datang lewat, Sayyidina Osman memperkenalkan 2 kali azan. Satu azan memang azan Zuhur lah, maksud azan Zuhur, azan Jumaat lah kita, azan Zuhur. Satu lagi sebelum Zuhur. Sebelum Zuhur ni nak panggil ni. Sebab kalau tak azan kali pertama, dia akan datang lambat. Maka Sayyidina Osman dia nak elok cover balik yang berlaku zaman Nabi. Tiba-tiba dah elok-elok dah, tiba bila umat Islam makin ramai, bila orang dah makin slow, Nabi dah meninggal, tapi baru berapa tahun, cuma makin agak slow sikit, duk menega apa semua kan, umat Islam makin ramai. Jadi cara dia buat adalah dia azan awal daripada Zuhur. Maknanya tak masuk Zuhur lagi dah azan.
Kenapa buat gitu? Sebab nak cover balik, panggil sembahyang, ingatkan balik. Biar datang awal, tapi sampai kat kita azan pertama tu yang Zuhur kan. Yang azan kedua tu yang lambat. Tak apalah, tak kisah pun. Sebab selagi dalam Zuhur sah Jumaat tu. Tak kisah pun sebenarnya, tak kisah. Jadi kita azan kedua ketika imam nak naik atas mimbar kan. Azan pertama ketika masuk Zuhur tu. Dulu tak. Azan pertama sebelum Zuhur, katalah 12.30 ke gitu. Lebih kurang lah 12.30. Kemudian orang pakak-pakak datang. Bila imam nak naik mimbar, sabar kejap, masuk Zuhur, azan Zuhur baru naik. Itu yang berlaku. Kerana itulah berlaku khilaf yang kata tak ada qabliyah Jumaat. Kat situ khilaf berlaku. Tapi mazhab Syafi'i tetap ada juga qabliyah Jumaat. Itu kita bahas lain kali. Cuma itulah yang jadi khilaf. Kan kata sebelum Jumaat tak ada qabliyah. Ni masih bila nak qabliyah? Zaman Nabi tak ada. Nabi keluar daripada belakang naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Bila sembahyang qabliyah? Kalau zaman sahabat, azan yang pertama tak masuk Zuhur lagi. Azan yang kedua, lepas azan terus naik. Masih bila nak qabliyah? Sebab tu ada pendapat para mazhab Hanafi mengatakan memang tak ada qabliyah Jumaat. Mazhab Syafi'i ada. Itu kita bahas nanti bila sampai waktunya. Jadi sebenarnya kat Malaysia dia tak ada masalah dalam masalah sembahyang Jumaat cepat kan. Tak ada masalah. Saya rasa dekat Malaysia tak ada masalah sembahyang Jumaat lambat. Tak ada masalah bab tu. Sebab sehingga kan kalau lewat sikit pun makmum dah gelisah. Kita perasan. Lewat sikit panjang sikit dah khutbah, makmum dah gelisah dah 5 minit. Sebab apa? Tak sabar-sabar nak bermunajat pada Allah. Nak sembahyang Jumaat tak sabar-sabar, panjang sikit, panjang 5 minit dah berdebar-debar dah, rasa semacam dah. Tapi peliknya sembahyang Zuhur hari lain tak ada pula berdebar macam tu, nak cepat sembahyang Jumaat nak cepat. Tambah lagi kalau ada kuliah Jumaat sebelum tu kan, lagilah ustaz tak berhenti lagi. Dah gelisah dah. Ini naik khutbah lagi lama, aku balik dah lapar perut. Tu lah kita. Jadi bab kita tak ada masalah. Sembahyang Jumaat kita tip top. Awal waktu semua. Awal waktu. Kadang-kadang hari cuti pun gitu. Hari cuti pun gelisah. Cuti, katalah kebetulan Jumaat tu cuti. Jadi untuk mengelakkan 40 orang masalah menunggu jemaah, menunggu orang mustatim 40 orang datang, untuk mengelakkan masalah ni, caranya adalah buat cuti hari Jumaat. Selesai masalah. Cuti hari Jumaat selesai masalah. Masalah 40 orang tu tercapailah. Abu Hurairah dia pernah dengar satu cerita yang Nabi cerita. Nabi kata umat kita adalah umat terakhir dan kita adalah yang pertama dihisap. Untung kita. Dahlah kita umat terakhir dan kita pertama dihisap, kata kat situ. Tu mukadimah dia. Walaupun kita dapat Islam, kita diberi kitab sebelum kita walaupun mereka diberi kitab awal, kita paling lambat dapat kitab. Kan last kali Quran. Tapi dari segi hari, dari segi kitab mereka dapat dulu, betul. Mereka tu umat terdahulu, dapat dulu. Tapi dari segi hari kita dapat dulu. Hari Jumaat sebenarnya telah ditentukan untuk perayaan hari cuti mereka. Mereka tu maksud kaum yang terdahulu, umat yang terdahulu. Itu asal. Hari Jumaat bukan untuk kita sebenarnya, untuk umat yang terdahulu. Kemudian untuk hari perayaan ni lah, hari besarnya. Kemudian mereka berselisih, diorang tak setuju. Diorang nak gini, nak ini, nak ini. Umat dahulu tahulah. Maka Allah menghadiahkan hari Jumaat ni untuk kita. Maka Nabi kata manusia lain ikut kita. Walaupun kita kitab dapat lambat berbanding dengan Taurat, Injil, Zabur, Taurat, Injil, kita Quran kita last, tapi dari segi hari mereka ikut kita. Asal tu Jumaat tu untuk mereka. Mereka cerita banyak, hari Jumaat gitulah, ginilah, gitulah. Macam kita lah, nak kena gitulah, cuti lah, tak susah nak buat cuti lah, cuti hari Ahad lah. Ada je. Padahal dah dapat dah hari kebesaran Jumaat tu hari kita, untuk kita. Bila umat terdahulu banyak cerita, maka Allah bagi Jumaat tu untuk kita. Dan umat terdahulu hari Sabtu, umat sebelum tu hari Ahad. Orang Yahudi dapat hari Sabtu, orang Nasrani dapat hari Ahad. Maka mereka ikut kita. Kita Jumaat kita dulu. Dari situ kelebihan. Dari segi kitab kita dapat lambat, tapi dari segi hari mereka ikut kita. Kita duduk nombor 1. Jadi pada hari Jumaat kita dapat faham daripada cerita ni, hari Jumaat adalah hari perayaan, hari berkebesaran. Sepatutnya kena cuti.
Maka bila cuti tak berlaku lah nak tunggu orang 40, tak berlaku. Sambung. Dan wajib atas orang yang memerintah pekerjaan. Orang yang memerintah pekerjaan. Maksudnya bahasa sekarang wajib atas pemerintah. Bahasa lain wajib atas kerajaan. Kerajaan. Bahawa keras atas mereka itu dan takut akan mereka itu. Keras atas mereka itu. Maksudnya atas rakyat dia kena keras. Sembahyang jemaat. Kena keras. Tapi kalau sembahyang jemaah yang lain suruh galakkan sembahyang berjemaah. Tapi sembahyang Jumaat keras. Fardu ain kan? Keras atas mereka dan takut akan mereka. Takutkan akan mereka. Takutkan maksudnya bahasa sekarang denda lah, senang. Saman. Itulah. Takutkan, saman. Sebab orang takut benda tu sekarang ni. Saman. Takkan nak masuk penjara kot macam. Tapi ada mazhab Hanafi masuk penjara. Mazhab Hanafi masuk penjara. Siap rotan lagi. Maksudnya saman. Kalau sekarang kita saman. Takutkan. Hei, tak boleh sampai Jumaat. Takutkan. Dan keraskan. Maksudnya keras, kuat, suruhan yang kuat dan takutkan. Bahasa lain saman. Takutkan siapa? Orang yang ketinggalan daripada Jumaat. Kemudian daripada disuruh. Lepas dah suruh, dia buat main-main, keraskan. Ada dua jenis keras. Keras yang pertama, keras suruh pergi sembahyang Jumaat, pergi awal lah, keras suruh tu. Yang kedua, keras bila tak buat, keras, denda, saman dan sebagainya. Kerajaan kena. Dan ditakut akan mereka itu dan ditakut akan mereka ikut. Sama juga takutkan lagi. Buatlah apa-apa pun takutkan. Takutkan dengan ancaman Allah, takutkan dengan denda, takutkan dengan yang lain-lain. Tak sembahyang Jumaat, dapat tangkap, tak boleh renew rotek. Boleh tak? Tak kisahlah janji takut. Dan cuma nak pergi dah takutkan. Tak boleh renew rotek. Macam tak ada kena-mengena. Ada. Kau ambil motor, bawa datang tempat lain, boleh. Datang masjid sembahyang Jumaat tak boleh. Tak boleh renew rotek. Tak bersyukur dengan nikmat motor. Mana boleh jadi kan? Hantam sajalah, buatlah apa pun. Janji takutkan. Takutkan. Dan tiada mudah atas wali amri. Wali amri ni pemerintah. Waliul amr, pemerintah pada meninggalkan daripada menyuruh. Ni untuk pemerintah pula. Apa dia? Tiada mudah. Jangan mudah-mudah kata alah, biarlah. Daripada apa? Meninggalkan daripada menyuruh. Tak payah suruh lah. Tak boleh. Tak boleh. Pemerintah tak boleh kata, orang pandai-pandai lah. Pandai-pandai lagi belajar kat masjid surau. Tak payah suruh-suruh lah. Tak payah masuk TV buat iklan. Tak payahlah. Sepatutnya buat iklan. Macam mana buat iklan COVID kan? Buat iklan cuci tangan, buat iklan kan macam-macam ada. Kan untuk kesihatan. Itu kesihatan zahir. Kesihatan batin, buat iklan juga. Buat iklan, bila buat iklan kena bayar. Benda tu kena bayar. Kementerian Kesihatan bayar. Semua bayar. Sama dia juga bayar kat TV. Kalau dah orang semua tengok TV. Tulis dekat, kan ada subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Sini ada kan? Kadang-kadang kita tengok dia punya signboard. Kadang orang tengok subhanallah, baca je. Okeylah. Yang ini buat tak sama. Wajib sembahyang Jumaat. Daripada kecil dia budak tu, dia akan tanya, "Ya, tu wajib sembahyang Jumaat tu, wajib tu apa?" Kecil-kecil umur 6 tahun, 7 tahun dah tanya. Dah ajar dah. Maksudnya pemerintah tak boleh mudah-mudah untuk tinggal daripada menyuruh, ataupun pemerintah tak boleh mudah-mudah untuk tak suruh. Biarlah, pandai-pandailah orang, tak boleh. Dan menakuti akan mereka itu. Sama lagi nampak, menakuti, saman. Supaya dapat menyatakan syiar. Tujuannya nak syiar. Apa maksud syiar? Yakni zahir tanda agama Islam. Logo lambang. Saya pernah bincang juga kat sini dulu, lama dah lah kot, 2-3 tahun lepas, 4 tahun lepas, 3 tahun lepas, berkaitan dengan syiar ni logo. Kalau kita tengok BMW, Mercedes lah apalah, logo dia letak kat depan sekali. Sebab bila orang tengok kereta, tempat yang pertama dia tengok akan di tempat situ. Dia akan letak logo kat situ. Kat mana kalau kita tengok kereta, situ nombor 1 kita tengok. Kat situ dia akan letak logo. Sebab logo ni syiar kereta tu. Syiar BMW, Proton, Pro 2. Dekat mana dia tulisannya tu? Dia tak sorot dalam bonet.
Mana kau, kata apa kau ni? Cari-cari tak jumpa logo, tak jumpa tulisan tu. Buka-buka bonet. Lah, dalam bonet orang tak letak situ. Orang letak tempat, maksud dizahirkan. Kalau boleh besar ni nak letak, nak bagi tahu ini kereta jenis ni. Itu syiar dia. Macam tu juga rice cooker. Sama lah. Kita nak tunjukkan syiar ataupun nak tunjuk logo, lambang dia. Begitu juga sembahyang Jumaat ni syiar. Maka dia kena tunjuk. Dia tak boleh sorok-sorok. Dia kena tunjuk dan buat perkara tu jadi besar. Macam tu nenek kita buat dulu lah. Jadi benda tu besar. Syiar, yakni zahir tanda agama. Mesti ada orang datang. Orang datang ramai-ramai. Mesti ada suara azan. Mesti ada dia panggil, bila orang datang ada tempatnya duduk, ada program-programnya, mesti nampak tu. Dia tak boleh diam-diam je, tahu-tahu dah dekat masjid sembahyang Jumaat. Tak sampai matlamat syiar. Tak sampai matlamat. Dia mesti syiar. Bila syiar dia mesti. Saya bagi contoh dulu apa? Sunat khitan. Khitan tu syiar Islam. Khitan tu. Maka kalau kita faham sunat tu syiar, kita akan besar-besar, buat besar. Macam orang dulu semua cantik buat. Kalau fikir, kan nak sunat buat apa? Dia masuk rendam sungai lah, itulah, buat makan, itulah makan, inilah makan. Lepas ni kau tak boleh makan. Lepas ni kau makan nasi saja apa, tak boleh, macam-macam kena pantang. Makan, buat program besar-besar. Kenapa? Potong lah. Orang kafir tengok gigil loh. Kuat orang Islam. Potong selamba kecil-kecil dah potong. Aku besar-besar tak berani potong. Habis tak guna hidup. Tak guna hidup. Dia takut, dia respect. Tapi sekarang ni tengok macam mana sekarang ni punya sunat. Pergi senyap-senyap, naik kereta, tak nampak budak tu, tak ada syiar. Pergi klinik, masuk, ting, pergi, masuk ke dalam, klaim, keluar, masuk kereta, balik rumah. 2, 3, 4 hari jatuh. Dia punya klaim tu, buka, seminggu dia mesti kali. Mana syiar? Orang dulu cantik, mendapat respect daripada orang kafir. Bila syiar tu, tengok sembahyang Jumaat pakai jubah ramai-ramai. Pakai, kalau bahasa Melayu macam Melayu lah, ramai-ramai pakai kepiah apa. Orang kafir tengok takut, respect. Takut, bukan takut lari, takut yang respect. Dia ada takut yang lari. Takut aku lari kan, macam takut harimau kan. Betul kan? Takut respect. Tadi dia tak berani masuk dalam urusan agama orang Islam. Tak berani punya sebab dia takut dan respect. Kau tengok tu. Sekarang tengok umat Islam sekarang, adakah orang kafir respect? Dah tak berapa nak respect dah. Sebab syiar kita tak berapa. Semua syiar yang ada, termasuk syiar sembahyang Jumaat. Semua. Tengok ada kat kedai makan, ini Melayu. Sekarang pukul 1:30. Asal makan. Orang lain sembahyang. Sama macam aku makan kat kedai juga. Sama aja. Dia tengok anak orang Islam, tengok anak orang Islam, tengok anak dia. Anak aku rambut berkarat, pakai seluar jin koyak-koyak. Dia tengok tu anak dia orang kafir ni. Dia tengok anak Islam, sama. Hilang respect. Sebab tu makin lama makin pudar, dia orang tak respect. Bila tak respect, dia orang buat macam-macam. Dia orang buat macam-macam kat kita. Jadi itu syiar. Supaya dapat menyatakan syiar, maknanya sembahyang Jumaat ni mesti kecoh sikit, mesti nampak hebat. Ada aura, yakni zahir tanda agama Islam, dan dikeraskan dia supaya mendirikan fardu. Dikeraskan lagi. Daripada tadi dah berapa dah dikeras. Denda, saman. Ini kalau benda? Nombor plate. Tak cukup ukur, tak cukup cm, kena saman. Allah. Tak baloi lah. Allah, tak baloi. Ini yang kena saman. Ini nombor plate tak cukup cm saman. Tahu tak benda apa? Tahu kan? Dia ada dia punya kadar tu. Dia lain lah, tak nampak halus sangat. Okay? Mendirikan dan dikeraskan dia supaya mendirikan fardu. Nak bagi tahu wajib dan suruh menjauhkan daripada yang diharamkan. Bagi tahu benda ni haram. Kalau tinggal solat Jumaat haram gitu. Jangan dimudahkan oleh mereka itu akan pekerjaan agama. Jangan mudah-mudah, ini perkara wajib, ini pekerjaan agama, jangan dimudah-mudah. Maka jika tiada menghirau akan dia oleh walil amr, jika pemerintah tak hirau tentang rakyatnya yang tak sembahyang Jumaat, tak ada pesanan, tak ada amaran, tak ada saman gitu,
Dosanya itu atasnya. Dosa lah. Ingat senang nak jadi pemerintah. Dosa itu atasnya sebab meninggalkan dia amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Amal ma'ruf nahi munkar lah. Maka kalau tak hirau, maka nak jadi pemimpin akhir sekali dapat dosa sebab meninggalkan suruh rakyat dia untuk solat Jumaat dan keraskan kerana tidak amal ma'ruf nahi munkar. Maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu masuk fiqh pula. Maka telah maklumlah. Lepas tu ni kitab ni dia kejap tasawuf, dia mari kok ni, dia pergi semua. Dia bukan fiqh tulen cerita fiqh mata-mata. Dia bercampur. Maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan ia dapat rakaat serta imam. Rakaat tu masuk satu rakaat. Masuk fiqh pula. Jadi kita dia kata dah maklum, dah semua dah tahu dah. Ke ada orang tak tahu lagi? Nak dapat solat Jumaat, hendaklah dapat satu rakaat dengan imam. Bila dapat satu rakaat dengan imam, maka dapat Jumaat. Dia kata dah maklum dah, semua dah tahu. Cuma tahu tak, nak dapat satu rakaat tu tak semestinya rakaat kedua. Rakaat pertama pun boleh. Itu kita cerita. Kita ambil rakaat kedua dulu. Dia bagi contoh. Seperti dapat orang masuk lambat akan imam dalam rukuknya. Maksudnya masbuk, dia dapat imam rukuk, dia pergi rukuk sekali. Dia Allahu Akbar, dia rukuk serta tamakninah, dan dapat tamakninah ketika rukuk dengan imam serta imam pada rakaat kedua. Kan kalau dapat rukuk kan dapat rakaat. Kan rukuk tu rakaat lah. Satu rakaat tu satu rukuk, 4 rakaat tu 4 rukuk. Jadi dengan dapat rukuk, warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Dapat rukuk, maka dapat rakaat. Sebab rukuk tu rakaat lah. Rukuk tu sekali, rakaat tu jamak dia. Jadi dengan dapat rukuk, dia bagi contoh rakaat yang kedua, maka dapat Jumaat. Dengan maksud, maka ia tambah satu rakaat lagi, dinyaringkan bacaannya. Maksud tambah satu je lah. Dan bacaan tu sunat kuat. Jarang lah kita buat ni. Kalau orang duk zikir, kita kuat juga, jarang lah. Tapi sunat baca kuat bismillah tu. Macam mana sembahyang maghrib, sembahyang. Kalau tambah satu, dia kata sunat je kuat. Jadi nak dapat rakaat, nak dapat Jumaat, kena dapat satu rakaat. Contoh dia, rakaat kedua dapat. Sebenarnya rakaat pertama pun boleh. Janji dapat rakaat pertama, lepas tu mufaraqah, teruskan sembahyang rakaat kedua, dapat Jumaat juga. Tak semestinya rakaat yang pertama aja. Tak semestinya dapat rakaat yang kedua aja. Cuma kebiasaannya kita dapat rakaat yang kedua sebab kita datang lambat. Kita datang lambat, imam nampak duduk sujud rakaat pertama. Kita masuk, imam dah naik rakaat yang kedua, maka dapatlah kita rakaat yang kedua. Kadang-kadang lambat lagi, imam dah rukuk rakaat yang kedua. Kita sempat rukuk dengan imam, dapat satu rakaat. Itu kebiasaan. Bila jadi gitu, tambah lagi satu. Sunat baca kuat. Baca Fatihah semua surah tu lah kuat. Sunat aja. Itu dapat rakaat yang kedua. Kadang-kadang dapat rakaat pertama pun boleh. Macam mana? Dia sembahyang daripada awal. Tadi dah terlambat. Ni dah sembahyang daripada awal. Apa? Contoh. Dia parking kereta, sebab dah tak ada parking sangat, penuh. Dia parking tengah jalan. Blok terus. Kata lagi tu. Habis tu, tak nak sembahyang Jumaat. Dia tengok tak ada orang. Dia parking tengah jalan. Orang bagilah tepi sikit. Tepi penuh semua. Memang blok terus. Dia sembahyang, imam Allah, masa tu imam dah takbir dah sembahyang Jumaat. Dia pun imam Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar rakaat pertama. Rakaat masa sujud rakaat pertama, nak naik rakaat kedua bunyi horn, pen. Tak boleh diam. Dia pun mufaraqah dengan imam, teruskan sembahyang satu rakaat laju-laju sebab imam masih baca panjang. Ambillah kita. Taklah kena pancitkan tayar nanti. Tu je. Ataupun dah sakit perut. Rakaat yang pertama dah rasa lain macam. Nak naik rakaat kedua sakit perut. Imam ni baca panjang berterabur kat sini. Dia pun naik je rakaat kedua, dah dapat serakaat lah, dah naik rakaat kedua, dapat satu rakaat, mufaraqah dengan imam, sembahyang laju-laju, buang lah, melabur lah. Maknanya rakaat pertama atau rakaat kedua. Dalam contoh dia bagi rakaat kedua saja dapat. Tambah satu, saya bagi contoh, dapat rakaat pertama. Lepas tu mufaraqah. Boleh.
Dengan syarat dapat satu rakaat. Kalau dia mufaraqah dalam keadaan tak langsung tak dapat rakaat, batal sembahyang. Sebab solat Jumaat wajib berjemaah. Dia tak dapat satu rakaat pun. Imam baru sujud tak dapat rakaat lagi. Sujud rakaat pertama ataupun rakaat kedua. Dia dapat ketika rakaat pertama. Sujud rakaat pertama. Maksudnya tak sempurna satu rakaat lagi. Dia pergi mufaraqah kat situ. Habislah sembahyang Jumaat dia. Dia kena mufaraqah ketika rakaat yang kedua setelah dia dapat satu rakaat. Sebab apa saya sebut ni? Kata maka telah maklumlah sembahyang Jumaat itu tiada dapat Jumaat melainkan dapat ia dengan satu rakaat serta imam, sama ada rakaat pertama atau rakaat kedua. Dan jika dapat kemudian rukuknya daripada rakaat kedua, maknanya tak dapat satu rakaat, masih lagi masuk rakaat yang kedua, tapi imam dah i'tidal, seperti ia dapat akan imamnya pada i'tidal. Kalau dapat dengan imam ketika i'tidal rakaat kedua, tak dapat langsung dekat tu, tak dapat langsung. Atau kepada sujud rakaat yang kedua tu, imam sujud baru dia masuk sembahyang, tak dapat rakaat, dia dapat ketika rukuk aja, itu pun dapat tumaninah. Atau pada tahiyat, imam dah tahiyat akhir baru dia sampai, takkan tak nak sembahyang? Alamak, tahiyat akhir, balik lah, gitu. Tak, sembahyang lah. Sembahyang lah. Ada, saya jumpa. Dia datang, saya main kat Padang waktu tu. Sembahyang dekat masjid, tapi penuh sampai sembahyang kat Padang. Bila dia datang, masa dah tahiyat dah. Kita tahiyat tengok dia datang. Datang dia tengok, Allah, dah tahiyat. Dia start motor balik. Sembahyang ajalah. Tapi, kena pandai juga. Macam mana? Okay? Atau dapat pada tahiyat, maka luputlah Jumaatnya. Dengan maksud, dia tak dapat Jumaat. Nak dapat sembahyang Jumaat, kena satu rakaat. Dapat satu rakaat, dia dapat i'tidal rakaat kedua, langsung tak dapat. Sujud rakaat kedua, langsung tak dapat. Tahiyat akhir, lagi dah tak dapat. Maka dia langsung tak dapat Jumaat. Apa maksud langsung tak dapat Jumaat? Batal ke? Bukan, tak dapat Jumaat. Macam mana nak buat? Maka wajib ia tamam. Tamam tu sempurna. Maka wajib ia tamamkan sembahyang Zuhur 4 rakaat. Sembahyang Jumaat tadi dia kena tamamkan 4. Sembahyang Jumaat tadi sepatutnya 2, sebab dia langsung tak dapat rakaat, dia kena sudahinya dengan 4 rakaat. Dia kena tambah 4 rakaat. Dia kena tambah 4 rakaat. Jadi dia kena bertukarnya Jumaat kepada Zuhur. Bertukarnya Jumaat kepada Zuhur. Niat apa? Adakah niat Zuhur ataupun niat Jumaat? Pendapat muktamad niat Jumaat, bukan niat Zuhur. Walaupun dah memang tahu tak dapat, dah tahiyat akhir, mana dapat? Soalannya, saya boleh jawab. Kenapa niat Jumaat juga? Pendapat muktamad. Pendapat dhaif yang kedua niat Zuhur. Pendapat yang pertama ni yang muktamad, kena niat Jumaat juga. Yang ini lama juga saya cari. Lama juga. Akhirnya sekali jumpa tanya guru lah, kita cari nak tahu kenapa. Hukum dah tahu lama dah. Kenapa niat Jumaat? Dalam kitab semua kata niat Jumaat. Walaupun dah tahu lepas ni kena jadi 4. Baik niat Zuhur, tak niat Jumaat. Kenapa? Itu yang penting. Itu yang kita nak. Hukum dah tahu lama. Kerana istilah dia panggil tidak berputus asa dengan imam. Tu istilah dia. Tidak berputus asa dengan imam. Dia masuk dapat. Boleh jadi tak imam tiba-tiba tambah satu lagi atas apa-apa, buatlah masalah pun. Boleh jadi. Boleh. Mungkin imam rakaat pertama tak baca Fatihah dengan sempurna, dia baru ingat masa tahiyat. Tak cukup Fatihah ke, tak cukup ayat ke, apa-apalah yang menyebabkan dia memang akan tambah satu lagi. Maka dia akan bangun. Itu maksud tidak berputus asa dengan imam. Sebab dia juga, habis kalau dia niat Zuhur macam mana? Tiba-tiba imam bangun satu lagi. Imam bangun satu lagi tu yang betul lah, dengan maksud tadi dia ada slack, dia ada silap sikit pada rakaat pertama. Dan sekarang dia dah ingat. Dia kena, mana rakaat pertama dia tu tak kira. Dia kena tambah satu lagi sedang tahiyat. Dia kena bangun naik terus, baru teringat. Oh, iyalah, dia bangun rakaat ketiga lah kata. Rakaat kedua dia yang betul. Waktu tu kalau makmum niat Zuhur macam sebab tu istilah dia panggil tidak berputus asa dengan imam. Mudah-mudahan, tapi jarang jadi. Saya silap tak jadi pun, tapi boleh jadi. Sebab tu niat Jumaat, bukan niat Zuhur. Manalah tahu.
Benda boleh jadi, manalah tahu. Biasanya Fatihah lah. Biasanya Fatihah. Fatihah imam, dia tak baca satu ayat, dia tak ingat. Dia tak ingat. Orang lain pun tak tegur. Buatlah masalah macam ni pun. Masa tahiyat baru dia ingat. Aku tak baca ihdinas siratal mustaqim tadi. Siratal lazi terus. Dengan yakinnya. Dia tengah tahiyat ni. Kalau dia terus sembahyang, batal sembahyang dia. Dia pun bangun. Rakaat. Sebab rakaat pertama tadi dah tak kira. Ini adalah rakaat kedua aku. Habis makmum tadi tu. Makmum cerita ni makmum yang masuk lambat ni. Yang tak dapat rakaat yang niat Zuhur. Tak tahu nak buat apa lah. Kalau dia niat Jumaat, yes, nampak juga. Gitulah. Okey. Jadi boleh ke niat Jumaat? Boleh niat Jumaat. Boleh niat Jumaat jika tak dapat satu rakaat langsung, automatik bertukar jadi Zuhur, tak payah niat. Automatik. Macam tu juga tengah solat Jumaat, katalah ni buat masalah je lah, masalah fiqh. Tengah solat Jumaat, tiba-tiba dah nak habis, dah nak masuk asar. Kita gitu. Sembahyang Jumaat. Kemudian masuk waktu asar. Buat masalah. Maka dia sebelum habis solat Jumaat dah masuk asar, maka dia sempurnakan 4 juga. Tak boleh. Sebab sembahyang Jumaat mesti pada waktu Zuhur. Tak boleh waktu asar. Mungkin baca panjang ke, ada masalah ke, buatlah. Cuma nak bagi tahu, sembahyang Jumaat waktu Zuhur baru nak habis, tiba-tiba masuk asar, dia kena tiba-tiba tambah jadi 4. Dengan maksud jadi Zuhur automatik, tak payah niat. Berdosa tak berdosa bergantung pada kenapa jadi gitu. Kalau jadi itu terpaksa, bukan salah dia, tak berdosa. Kalau sengaja, dia jadi dosa. Tengok bab tu bab dosa. Jadi tak perlu tukar. Tak perlu. Macam tu juga makmum masbuk tadi yang tak dapat Jumaat, yang tak dapat rakaat langsung, tak perlu tukar niat. Aku niat Jumaat tadi, aku tukar jadi Zuhur. Tak perlu juga. Tak perlu tukar. Dia jadi automatik. Sama macam solat Zuhur. Solat Zuhur, katalah solat Zuhur ujung-ujung lagi seminit. Lagi seminit nak habis Zuhur, dia sembahyang, belum sempat dapat satu rakaat pun. Tengah sujud rakaat pertama tu masuk asar. Sembahyang tadi automatik jadi qada. Asalnya dia niat tunai. Ke dia niat qada? Tak perlu. Automatik jadi qada. Dia bertukar sedikit je. Dia sembahyang dia jadi makmum, dia niat makmuman. Tiba-tiba imam batal. Imam belah. Tak ada orang ganti. Ke kena niat sembahyang seorang? Tak ada. Automatik jadi sembahyang munfarid, sembahyang seorang. Automatik, benda tu automatik. Dia sembahyang qasar, dia sembahyang qasar, sembahyang 2 rakaat. Tapi sembahyang tu tiba-tiba tengah sembahyang tu sampai ke mukim, sampai ke rumah dia. Buatlah atas kenderaan ke apa, atas kereta api ke, buatlah masalah macam ni pun. Atas gajah ke, dulu punya contoh atas gajah. Gajah kan dia ada macam rumah dia, sembahyang atas tu. Gajah berjalan. Dia sembahyang qasar 2 rakaat. Zuhur nak buat 2 je. Tiba-tiba tengok sampai rumah dah, automatik jadi 4. Tak payah niat. Tadi dia niat 2 qasar, tak jadi jadi 4 terus. Automatik. Itu antara contoh. Dengan diperlahankan bacaannya. Bila kena tambah 4 tadi, macam mana? Yalah, dia langsung tak dapat. Kan tambah kan? Dia langsung tak dapat rakaat, maka bertukar jadi Zuhur. Bila bertukar jadi Zuhur, tanpa niat, tak perlu niat apa. Dan masa nak tu baca perlahan. Zuhur kan baca perlahan. Tadi dia cerita baca kuat bila nak tambah 1. Sebab dah dapat Jumaat, dapat 1 rakaat, dapat Jumaat, rakaat yang kedua kuat. Sunat kuat. Tapi kalau tak dapat langsung rakaat, tambah 4. Masa nak tambah tu perlahan. Sebab solat Zuhur kan. Bersalahan sembahyang. Okey, cantik ni. Bersalahan sembahyang berjemaah. Sembahyang berjemaahnya, maksudnya sembahyang selain daripada Jumaat, selama belum lagi memberi salam imamnya. Ni dia kembali pada cerita lain awal asal. Kalau nak dapat Jumaat, kena dapat 1 rakaat baru dapat Jumaat. Kalau tak dapat 1 rakaat, tak dapat Jumaat. Bersalahan tak sama dengan sembahyang berjemaah yang lain. Zuhur berjemaah, asar jemaah, maghrib jemaah. Yang lain, selama belum lagi memberi salam imamnya. Selagi imam belum bagi salam, dia akan dapat sembahyang tu. Tu lah cerita-cerita lain ni. Jadi kalau sembahyang Isyak, imam fil alamina innaka hamidum majid, dia Allah, imam as-salah,
dia wa akbar imamkum. Tapi akbar dulu. Akbar dulu dapat mim lah. Imam tak mim lagi dia dah ra. Allahu akbar ra, assalamualaikum mim kan. Imam belum sampai mim, assalamualaikum belum sampai mim, dia dah ra, Allahu akbar. Dapat sembahyang itu. Tambahlah Mas Bu, jangan duduk. Jangan duduk batal. Duduk tahiyat. Sebab dah salam duduk benda. Teruskan sembahyang je. Janji imam sebelum imam mim dia ra. Tu. Sebelum imam mim dia dah ra. Dan demikian lagi dapat Jumaat orang yang masbuk, orang yang terlambat dapat Jumaat orang yang terlambat kepada orang yang mendapat serakaat imam Jumaat. Allah berbelit sikit. Didapatnya pada rakaat yang kedua atau pada rukuknya serta didapatkan tumakninah dalam rukuknya serta imam, maka dapat Jumaat pula baginya. Belit-belit ayat dia. Ini kita dah mengaji sebelum ni kitab ni lah juga. Apa Bahjah Mardiyah yang kat belakang tu dah khatam dah pun kan. Kita tahulah benda apa ni. Kalau first belajar apa benda ni. Demikian kali dapat Jumaat orang yang masbuk, dia masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam. Masbuk kepada orang yang mendapat serakaat imam. Orang yang mendapat satu rakaat imam, maknanya dia masbuk juga. Sebab tu dia nama dia orang yang mendapat satu rakaat serakaat imam, maka dia masbuk. Orang lain atas sembahyang belakang dia. Dia imam ada, dia sembahyang, dapat rakaat kedua. Tahiyat, salam. Dia baru satu rakaat lah, dia hanya dapat rakaat yang kedua. Imam bagi salam, tambah satu kan. Dia tambah satu. Bila dia tambah satu rakaat, ditambah satu rakaat, orang lain datang. Orang lain datang sembahyang Jumaat ni. Dia pun jadi masbuk kat belakang. Jadi masbuk. Dia niat orang yang lambat, bukan lambat ni, dia lambat gila. Sebab orang dah habis dah, baru dia sampai. Datang, dia niat sembahyang Jumaat. Lepas tu dapatlah satu rakaat. Sebab makmum masbuk tadi yang dengan imam tadi nak tambah satu rakaat, dapat satu rakaat. Dia pun tambah satu rakaat, dapat Jumaat. Kemudian dengan dia sembahyang, orang lain datang. Buatlah masalah. Orang lain datang. Tengok, dia sembahyang apa? Dia sembahyang Jumaat. Yang mana dia sembahyang Jumaat ni, dia berimamkan bukan imam betul. Dia berimamkan makmum asalnya, tapi makmum yang masbuk. Jadi dia jadikan makmum masbuk solat Jumaat tadi imam. Yang mana masbuk tadi dapat satu rakaat lah. Jadi dia ni sedang menambah satu rakaat lagi. Oh iya ke? Aku nak duduk belakang dia. Sembahyang Jumaat, dah sembahyang Jumaat belum? Belum. Allahu Akbar. Niat Jumaat, dia jadi imam. Dia jadi imam. Jadi masbuk, tahiyat, dia tambah satu, dapat Jumaat. Orang lain datang lagi. Buatlah cerita sampai habis, sampai asar. Sampai asar. Boleh dapat. Ya, maknanya kita dapat faham kat sini apa? Moral of the story. Kalau nak datang sembahyang Jumaat lambat, datang lambat sungguh, gitu. Sebab kalau datang lambat sikit, dapat sujud ke tahiyat kedua, rakaat kedua, dapat tahiyat rakaat kedua, tak dapat langsung jadi zuhur. Maksudnya jangan masuk lagi kot. Gitulah kan. Jangan masuk lagi, perhati. Tak perhati macam mana? Perhati dia duduk iftirash ke tawarruk? Cari makmum, menggelupur cari. Makmum tengok belakang. Imam tahiyat ni, imam tahiyat. Aku nak masuk tahiyat jadi zuhur. Tahu dah. Niat Jumaat jadi zuhur. Cik. Iftirash, duduk di antara iftirash. Maknanya nak tambah satu. Kita sangka gitu. Imam bagi salam, dia bagi salam juga. Rupanya dia saja duduk. Katalah betul dia nak tambah. Masih dia tambah satu, kita duduk belakang dia. Faham? Tu lah boleh buat. Tapi menggelupur cari. Tengah-tengah cari imam bagi salam. Boleh juga. Imam bagi salam, semua bagi salam. Habis tak boleh dapat apa benda. Tak boleh juga kan. Jadi pandai-pandailah. Pandai-pandailah. Maka saya pernah tanya Tok Guru, kata nak buat macam mana? Kalau jadi macam tu betul, nak buat macam mana? Sebab di dalam kitab tak ada benda tu. Sama ada nak semayang je dengan imam, dengan maksud jadi zuhur tambah 4, ataupun mencari-cari macam saya cakap tadi. Dia kata tak payah ambil risiko lah, semayang je dengan imam. Semayang imam. Soalan ni kedua pula, berdosa tak? Sekarang ni dia semayang Jumaat, langsung tak dapat. Kalau dapat satu rakaat, selesai. Kalau dia langsung tak dapat, rakaat, dia langsung tak dapat rakaat, maka dia jadi zuhur tambah 4. Berdosa tak? Bergantung kepada kenapa lambat. Kalau dimaafkan, lambat dia tu dimaafkan, cari parking gitu gini, selamatkan harta macam-macam lah. Antara cari parking tu selamatkan harta. Kalau letak lebih kurang, orang rosakkan apa kan, dia ada selamatkan harta. Jadi jika
alasan dia tu dia iktiraf, maka tak berdosa. Yang jadi zuhur tadi, kalau saja je datang lambat, tiba-tiba kali tu khutbah pendek ke, imam baca pendek ke apa, menyebabkan jadi gitu, baru dosa. Baru dosa jadi zuhur. Bukan kata tak apa, dapat juga dengan imam, tak berdosa. Tidak, berdosa sebab dia meninggalkan Jumaat. Berdosa kerana meninggalkan Jumaat dengan sengaja, tanpa uzur. Okey, habis. Cukup stesen dia. Dan telah maklum syarat sah Jumaat itu berjemaah sekurang-kurangnya 40 orang kamil. Ini yang saya jawab tadi. Bukan 40 orang, 40 orang kamil. Kamil ni sempurna. Apa maksud sempurna 40? Yakni orang akil baligh. Akil baligh, lagi merdeka, lagi ni mastautin. Satu, kita kena detailkan betul-betul mastautin ni apa. Ni syarat. Lagi disyaratkan pula 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Ni apa benda pula? Dua syarat. Yang lain tu biasalah kot. Kamil, yang sempurna. Akil, ada akal. Baligh, merdeka. Tu biasalah. Yang ni mastautin, 40 orang yang sah sembahyang dirinya. Bukan main kira je. Dengar sikit Fatihah, betul. Dengar tahiyat, salah. Tak boleh kira 40 orang ni. Sebab Fatihah kebanyakannya betul. Tahiyat, pernah cek? Tahiyat akhir rukun qauli. Tak betul, tak boleh kira 40. Kalau dia dah cuba usaha tapi dia sebut tak betul, ada cerita semua dalam ni. Boleh kira 40 atau tidak. Sembahyang wajib sembahyang. Mungkin sah bagi diri dia sebab dia dah memang tak boleh buat apa dah. Tapi adakah boleh kira 40? Kita cerita pasal 40. Bukan sekadar boleh main sembahyang Jumaat 40 orang. 1 2 3 4 5 41 dah, lebih dah sembahyang. Bukan gitu bukan gitu Allahu a'lam. Kita sambung kat situlah. Dan telah maklum syarat sah sembahyang itu berjemaah. Ya. Boleh. Makmum yang masbuk tadi, masbuk Jumaat tadi. Imam yang tersalah. Okey. Apa jadi dengan makmum yang lain tu kan? Complicated ini. Memang huru-hara. Dia perkara ini dibincangkan dalam kitab Qaulul Tam, masalah ke-50. Iklan. Sebab Haji orang kata nak buka kitab Qaulul Tam. Kita dah beli ya? Kitab pun dah beli. Masalah yang ke-50. Tapi bukan solat Jumaat, dia solat termasuklah solat Jumaat. Masalah dia. Secara ringkas, bab makmum tu dia memang agak huru-hara sebab sebenarnya makmum tak boleh ikut. Makmum tak boleh rukuk. Makmum yang sedar, makmum yang perasan, dia tak boleh ikut. Habis tu dia nak tegur imam tak pernah pun wajib. Subhanallah tu tak pernah pun wajib. Ada wajib tegur imam? Tak. Sunat. Okey, jadi tak masuk cerita lah. Makmum tak boleh ikut bila dia sedar. Kalau yang blur macam imam juga nak macam mana? Bila imam tambah, dia perasan, dia tambah. Dia tahu, dia baru perasan, imam tambah, dia tambah juga. Yang sama-sama dengan imam, sama-sama blur. Tahu blur? Blur, bukan memblur. Blur. Berangan tu kan. Tapi kalau dia perasan, imam tak baca satu ayat, jaranglah tak perasan. Fatihah pun mesti perasan. Dia ikut, batal. Makmum tadi batal. Sebab dia kata, habis tu macam mana nak buat? Tu kata komplikator tu. Dia banyak berkait. Mula-mula kita kena bincangkan berkaitan dengan solat jemaah biasa dulu. Solat jemaah biasa, Zuhur Asar dulu, macam mana nak buat. Lepas kita dah faham bab tu, kita faham pula bab solat jemaat, dia mesti berjemaah. Maka dia tak boleh mufaraqah. Kejadian itu berlaku rakaat yang pertama. Complicated. Jadi saya cakap gitu je lah. Masalah itu jawapannya masalah 50. Kita Qaulul Tam masalah 50. Sebab dia panjang sangat penjelasannya. Dah pernah jadi kontroversi dah pun. Jadi kita baca kitab tu nanti. Itu saya kecil kita panjang. Tangguh dulu. Okey, cukup kita sudahi dengan tasbih kafarah.
dan suratul subhanakallah wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka